Akhirnya muka surat 108, kita sambung muka surat 108. Sebagai seorang Abu Talib membuat penilaian tentang situasi itu dan memutuskan untuk berundur ke satu lembah. Mereka berkampung di sebuah lorong yang sempit. Syi'ab Abu Talib, nama tempat tu Syi'ab, kemudian dinamakan Syi'ab Abu Talib, bermula daripada permulaan Muharram tahun ke-7 kenabian ke tahun ke-10 selama kira-kira 3 tahun. Abu Talib dia belum Islam, tetapi dia yang paling tua. Hashim Talib pun panggil semua Bani Hashim dan Muttalib, semua bapa-bapa saudara Nabi kesemua datang, mak saudara Nabi kesemuanya datang, adik-beradik terdekat, kesemua akan sokongan untuk bersama dengan Rasulullah, tapi bukan atas agama, atas dasar keluarga. Tapi lepas sokong Nabi, ni keluarga kami Muhammad semua. Nah, yang mana menakan Nabi yang Islam atas dasar Islam lah. Lepas pun keluar dari bumi Mekah, dah tak jual pi, kena jual pi di pulau dalam negeri Mekah itu, di pulau Abu Talib keluar. Kita duduk di pinggir, dia pun bawa ke semua ahli keluarga, termasuk Rasulullah, termasuk Abu Talib, semua saudara Nabi, kecuali lah seorang penakan Nabi yang tak kenal, iaitulah Abu Lahab. Abu Lahab bersama dengan Quraisy. Kemudian apa jadi? Selepas pada tu bekalan pun habis. Bekalan habis lah tuan-tuan. Lepas sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, keluarga besar. Kalau bawa 10 gundi, campur seorang sikit, 10 gundi, setengah gundi apa semua, hari nak masak, tiap-tiap hari masak, akhirnya habis. Bekalan pun habis. Satu melemahkan, bekalan hampir terputus, mengakibatkan mereka terkepung, mengalami penderitaan pahit. Orang kafir membeli segala bahan makanan yang masuk ke Mekah agar tidak sampai kepada orang-orang di Asy-Syi'ab. Asy-Syi'ab ni tempat yang hari Syi'ab ataupun selepas peristiwa itu dinamakan Syi'ab Abu Talib. Nah, kawasan yang memaksa mereka memakan kulit binatang. Tangisan kanak-kanak kecil yang kelaparan lantang kedengaran. Makanan tiba ke tangan mereka, kecuali sedikit makanan yang kuantitinya tidak seberapa, diseluduk mas oleh orang-orang Mekah yang belas kasihan. Sahabat pun cerita, sahabat tentang peristiwa ini, kata sahabat, kami masih ingat ketika mana kami dipulau oleh penduduk Mekah, maka kami melihat orang sakit, kanak-kanak hari-hari menangis dengan tangisan suara yang kuat, dan juga kami ketika itu makan binatang dan daun kayu sehingga melukakan mulut-mulut kami. Luka, luka. Duk bertahan ni, nak makanan tak banyak, orang ramai. Nampak tak tuan-tuan? Satu orang kata apa, tindakan yang zalim, yang nak bunuh mereka ni sikit. Kemudian ada orang yang baik buat pi makanan, tapi tak boleh buat pi banyak sebab takut orang Mekah tengok. Kemudian perenggan seterusnya, satu masa Hakim bin Hizam dalam perjalanan menyeluduk gandum kepada ibu saudaranya Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam tak Islam, bawa gandum, dia nak pergi kat mak menakan dia. Siapa mak menakan dia? Khadijah. Tiba-tiba dipintas Abu Jahal lalu menyekatnya. Abu Jahal lalu tengok, macam kita lah kalau nak pergi ikut tu, kita tahu lah nak pergi ikut mana kan. Bila Hakim bin Hizam lalu ke arah sana, ni tak ada tempat lain ni, dia nak pergi ke
Syi'ab Abu Talib, dia pun sekat. Dia sekat. Hanya setelah bukan Bukhari, bukan Bukhari, tuan-tuan ubah sikit, nama dia Al-Bukhtari. Setelah Al-Bukhtari bin Hisham masuk campur, barulah Hakim berjaya sampai ke destinasinya. Siapa dia Abu Bukhtari? Ini pun bukan Islam, tapi dia berasa kesian. Berasa kesian tengok Muhammad, ahli keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, orang Islam dengan jumlah 100 lebih orang, tak ada makanan. Tak ada makanan, maksudnya akan mati. Maka adalah beberapa orang di kalangan Mekah yang berasa ihsan dan dia pun hantar makanan, tapi sikit saja. Kemudian perenggan terakhir muka surat baru menimbulkan di kalangan beberapa puak di Mekah yang ada hubungan kekeluargaan dengan mereka yang terkepung. Setelah 3 tahun pengepungan dan dalam bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, pakatan mereka berpecah. Hisham bin Amr, orang yang menyeluduk makanan secara sulit pada waktu malam kepada Bani Hashim, datang berjumpa Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi dan membuat teguran terhadapnya kerana berhenti daripada membantu bapa saudaranya dalam buangan yang kini amat terdesak. Zuhair mengaku bahawa dia tidak berdaya, namun bersama dengan Hisham membentuk kumpulan pendesak untuk membebaskan mereka daripada buangan. Membebaskan, tengok dengan mata kepala mereka, tidak suara budak-budak yang teriak dan sebagainya. Lepas 3 tahun, sahabat dan umat Islam bersama dengan keluarga Rasulullah SAW yang setia. Akhirnya beberapa orang di sirah ada yang sebut 5-7 orang, hanya banyak tu saja. Keluarlah 7 orang, Hisham bin Hakim bin Hizam, Abu Bukhtari bin Hisham, Zuhair bin Abi Umayyah, Zam'ah binti Aswad. Ini manusia, satu kumpulan manusia dengan bilangan yang ramai, akan mati di hadapan kita. Apa yang akan tertulis dalam sejarah penduduk Mekah apabila seluruh penduduk semenanjung mengecam penduduk Mekah kerana membiarkan ratusan, sedangkan mereka melihat mereka ni hak ada akal sikit ni hak ada akal sikit, ada belah ihsan sikit. Maka mereka pun bincang, kita tak malukah membiarkan adik-beradik kita mati sedangkan kita hanya berbeza agama dengan mereka? Mereka duduk bincang sama mereka. Maka akhirnya mereka setuju, tapi mereka duduk tempat yang macam ni lah, penuh masjid ni. Abu Jahal duduk di depan, Abu Sufyan apa semua. Puak 5-6 orang ni juga orang kaya ni, mereka akan duduk seorang sana, seorang sana, seorang sana, mereka akan bercakap.
bohong. Akhirnya Mut'im bin lima benda tu kesemuanya telah dimakan kecuali perkataan bismikallahumma. Orang Quraisy sebelum kerasulan Muhammad, mereka menggunakan ayat bismikallahumma, ayat tu untuk mulakan benda dan sebagainya. Kemudian bila tengok retas perjanjian tu telah pun musnah dimakan anak-anak, maka perjanjian itu pun diisytiharkan, dibubarkan. Diisytihar pembubarannya. Hasil daripada pakatan 5-6 orang yang baik tadi ni, yang walaupun bukan Islam, mereka tu pakat untuk menyatakan ketidaksetujuan. Kemudian tengok sudah dimakan anak-anak, akhirnya Abu Jahal pun mengalah. Dia pun mengalah, tak apalah, berakhirlah perjanjian tersebut, habis. Maka berakhir kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dan ahli keluarga Nabi yang di pulau habis-habisan, tak ada makanan. Akhirnya berjaya selepas 3 tahun. Setelah ramai yang sakit, para sahabat pun cerita makan kayu dan kulit binatang sehingga melukai mulut mereka. Akhirnya Allah selamatkan mereka dengan ujian tersebut. Mereka pun patah balik mai ke Mekah, mai duduk balik dalam kota Mekah. Kemudian dibenarkan jual beli kepada orang Islam dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa jadi selepas? Muka surat 111. Dia cerita bahawa Abu Talib jatuh sakit selepas peristiwa pemulawan tu. Makanan tak cukup, ayak tak ada, ubat tak boleh dapat, macam itulah. Abu Talib pun umur dia dah 70 lebih dah waktu tu. Hampir 80 ataupun 80 umur dia. Abu Talib berapa tuan? Tahun kenabian. Berapa? Waktu tu tahun 10 kenabian. Peristiwa boikot pulau ahli keluarga Nabi dan umat Islam tu tahun 10 kenabian. Maksudnya umur Nabi 50, umur orang 80. Abu Talib jatuh sakit. Abu Talib jatuh sakit. Sekali lagi orang Quraisy hantar rombongan diplomasi untuk mengadakan rundingan dengan kepada Nabi SAW. Jadi mereka pun fikir, kita berbincang sekali lagi last oleh Allah SWT dalam Quran ni, perbincangan terakhir. Dia pun dah jatuh sakit apa semua. Mereka hantar satu pasukan delegasi Quraisy ramai 25 orang. Kita boleh tengok kat surat 111 bawah sekali. Delegasi Quraisy mengandungi seramai 25 orang, termasuk tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan bin Harb. Ini nama-nama kanan pemimpin Mekah. Dia apa hantar? Inilah wahai Muhammad, kami lepas ni tak campur tangan dah tentang urusan agama kamu, dan hang pun jangan campur tangan hak urusan kami. Hang takat mana yang ada, yang Islam lah ni, yang tu cukup. Kami takkan ganggu, dan hang pun jangan ganggu dah. Jangan duk tari orang, jangan duk dakwah dah. Waktu kepada 25 delegasi tersat, Rasulullah berhadapan tuan-tuan, Nabi, tapi di belakang Nabi alhamdulillah lah, waktu tu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Hamzah. Nabi kata, maukah kalian menteri-menteri, 25 menteri kabinet lah ni, 25 ni zaman tu lah. Nabi kata, maukah kalian aku tawarkan benda yang lebih besar? Apa dia? Aku tawarkan kalian untuk berpegang kukuh kepada ajaran yang aku bawa. Nescaya satu hari kalian akan memerintah bukan sahaja bangsa Arab, dan kalian akan memerintah bukan Arab. Kan zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, lepas tu orang 1/4 dunia ketika tu, menjadi kuasa besar dunia ketika tu, zaman Umar bin Abdul Harun al-Rashid. Maka Nabi tawarkan benda tu. Bila benda tu sekali lagi, hang ni tak boleh lah. Wahai Muhammad, hang ni memang tak boleh dah nak berdamai
tak mau dah hang lah ni. Sampai last sekali pun dah kami buat macam-macam, kami tawarkan supaya hang siapa pun kata mana mungkin untuk kita jadi satukan kesemua Tuhan-Tuhan itu kepada satu. Ia sesuatu yang ganjil. Sambil mereka mangkit, mereka pergi. Mereka poli Nabi, mereka mangkit. Turun ayat Quran surah Sad ayat 1. Tuan-tuan boleh tengok ke surat 113. Tuhan buat turun, Allah rakamkan peristiwa itu, rundingan damai terakhir yang cuba dilakukan oleh 25 orang delegasi Quraisy tadi. Turun ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sad wal Qur'ani dzidzikr. Sampailah bawah tu Allah rakamkan depa perbualan mereka. Depa perli nak gabung Tuhan-Tuhan, nak jadi satu tak boleh. Ni benda pelik. Ayat-ayat itu dirakamkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran tentang perihal mereka. Kemudian habis. Habis yang tu. Apa jadi lepas tu, tuan-tuan? Tajuk seterusnya tuan-tuan tengok muka surat 114. Kita nak baca yang tu je. 114, 115. Yang tu cerita ni. Pengarang kitab dia tulis tahun berduka. Dalam bahasa Arab dinamakan Amul Huzni, iaitu tahun sedih. Bila sebut dalam sirah tahun sedih, dia merujuk kepada tahun ke-10 kenabian. Apa yang menyedihkan? Apa yang menyedihkan bagi Nabi SAW ni ialah Allah SWT uji Nabi daripada hari pertama menjadi Rasul. Tak berhenti. Tuan-tuan yang ikut sirah, tuan-tuan boleh tengok bertali ujian Allah SWT datang, dan Nabi SAW sampailah ke muncak tahun ke-10, selepas baru sahaja selesai boikot dan pemulauan yang dikenakan ke atas Nabi. Ramai orang Islam sakit, ahli keluarga Nabi sakit, mulut mereka berdarah. Tiba-tiba itu juga Abu Talib jatuh sakit yang teruk. Abu Talib sampailah dia nazak, tuan-tuan. Abu Talib ni sampai dia nazak. Dia sebutkan di sini Ramadan. Tuan-tuan boleh baca. Bulan selepas peristiwa boikot habis selesai, 6 bulan lepas tu Abu Talib jatuh. Tuan-tuan, Abu Talib bela Nabi daripada umur 8 darjah 2. Darjah 2. Ketika Nabi kehilangan ayah, Nabi kehilangan ibu umur 6 tahun, Nabi kehilangan tok wan dia umur 8. Itulah Nabi bersama dengan 8, umur 9, umur 10 sampai umur 50. Sampailah berkahwin baru Nabi. Abu Talib dah nazak. Apakah yang akan oleh Rasulullah daripada Abu Talib? Selama 10 tahun Abu Talib duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang paling kanan mempertahankan dakwah, tapi dia tak masuk Islam. Maka ketika mana hari Abu Talib sakit teruk, Nabi pun masuk, tapi Nabi tengok ada beberapa orang pemimpin kanan Quraisy yang memang dah tunggu dah dalam tu. Nabi pun masuk dalam rumah, Nabi tengok ada Abu Jahal. Manusia yang paling angkuh pada zaman Nabi SAW ialah Abu Jahal. Dia ni yang paling keras sekali. Dia tunggu dah, dia tahu. Sampai Abu Talib hari ni dia dah sakit, dia dah nazak, Muhammad mesti mai hari ni. Maka Abu Jahal tunggu. Dia dengan beberapa orang yang lain. Nabi pun masuk. Lalu Nabi menghampiri bapa saudara dia. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, kataan tu je, 2 ayat yang ringkas. Kita dalam masjid ni hari-hari kita boleh sebut kalimah syahadah. Tuan-tuan, nikmat iman. Setiap hari kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah
pun kita dah ulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apabila Nabi memangku Abu Talib, Nabi memujuk Abu Talib untuk menyebutkan kalimah syahadah yang ringkas, seraya memalingkan mukanya ke arah. Kemudian Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, ni dah berapa puluh tahun kamu dengan agama nenek moyang kamu, jangan hari ini memalukan kami. Kemudian Nabi tarik balik ke paling dia sayang. Benda tu disebut oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah dalam kisah lain. Abu Bakar teringat kisah tu, dia teriak. Dia tahu Nabi sayang Abu Talib dan betapa Nabi harapkan iman dan Islam Abu Talib. Bila Nabi pujuk Abu Talib kalih kot lain, Abu Jahal pula duk masuk campur. Akhirnya Nabi pun pujuk. Nabi kata, sebutlah kalimah yang ringkas ini, nescaya aku boleh selamatkan kamu dan memberikan syafaat kepada kamu untuk tidak kekal di dalam neraka. Tuan-tuan, kalimah yang ringkas ialah kekal selama-lamanya dalam neraka dan juga masuk syurga. Dan kalimah dua ayat la ilaha, ringkas ya. Andai Abu Talib menyebut kalimah itu dalam masa 10 saat, nescaya menyelamatkan dia daripada jutaan, bahkan tak tahu berapa ribu juta tahun dia duduk dalam neraka. Maka betapa mahal itu. Allah Ta'ala buat turun wahyu berdasarkan peristiwa tu. Tuan-tuan, Allah turunkan wahyu bila tengok Nabi. 2 dalam surah At-Taubah, 1 Tuhan buat turun dalam surah Al-Qasas, 1 Allah buat turun dalam surah At-Taubah. Bila Nabi duk pujuk Abu Talib, akhirnya Abu Talib meninggal. Akhirnya Abu Talib meninggal tanpa sempat menyebut la ilaha illallah Muhammad. Allah buat turun ayat, ma kana lin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin uli qurba. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Kemudian Allah buat turun ayat kedua peristiwa tu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Apa maksud ayat ini, tuan? Tuhan kata dalam surah Al-Qasas ayat 56. Surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau sayang. Tengok tuan-tuan, innallaha yahdi man yasha, akan tetapi kuasa dan hak untuk memberikan hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nabi sayang Abu Talib, bahkan manusia yang paling Nabi sayang. Allah Ta'ala kata, tak boleh wahai Muhammad, kuasa untuk memberi hidayah adalah kuasa aku, hak untuk memberi hidayah adalah hak aku, walaupun orang itu adalah orang yang kamu sayang. Allah sebut dalam Quran, man ahbabta, orang yang kamu sayang. Maka kita yang dapat nikmat iman hari ini bermaksud Allah menyayangi kita, insya-Allah. Tanda Allah sayang kita adalah apabila Allah memanjangkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sebab tu ada orang nama dia saja Islam, dia tak semayang 5 waktu. Nama dia Islam tapi dia tak tutup aurat tiap-tiap kali dia keluar. Nama dia Islam, dia ada duit, dia tak teringin mengerjakan haji ke Mekah. Kerana apa? Kerana Allah tidak menyayanginya, dia tak dapat hidayah. Hidayah dia ada 2 jenis. Kemudian habis, apa jadi? Habis Abu Talib pun meninggal. Orang yang paling kuat dan berpengaruh dalam kota Mekah yang nak bertahan Nabi meninggal. Tuan, waktu duk urus jenazah apa semua ni, Abbas bin Abdul Muttalib, muka surat 115,
Abbas ni siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, ponakan Nabi. Dia ni jiwa dia lembut, ada potensi untuk masuk Islam, dan akhirnya dia masuk Islam. Abbas, setelah dia masuk Islam, dia kata kat Nabi, dia kata, ya Muhammad. Abbas, ponakan Nabi, yang tidakkah kamu berdoa supaya Allah mengurangkan siksaan kepada bapa saudaramu Abu Talib? Aku seorang manusia yang paling banyak membantu kamu ketika mana kamu menyebarkan Islam di kota Mekah. Nabi jawab, Nabi kata, wahai bapa saudaraku, aku telah kepada Allah untuk Abu Talib supaya Allah ringankan bebannya. Dan untuk pengetahuan semua, Nabi kata adalah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Daripada zaman dulu sampailah yang paling akhir punya manusia, yang paling ringan sekali yang azab dalam neraka, namanya Abu Talib. Ada hadis tu disebutkan dalam Bukhari ataupun Muslim. Tuan-tuan, sebab bantu perjuangan Nabi. Kemudian apa jadi lepas tu? 16, tajuk dia apa? Pada tahun yang sama, Khadijah meninggal dunia atas rahmat Allah. Tahun tu juga, tuan-tuan, tahun tu juga. Tuan-tuan tengok ujian Nabi. Rasulullah ni Allah uji dia dengan ujian kematian yang tak berhenti. Waktu duduk dalam dikandungkan oleh Aminah, Nabi tak pernah tengok ayah dia. Waktu umur 5 tahun, umur 6, Allah ambil nyawa ibu dia. Mati. Baru duduk dengan Tok Wan 2 tahun sampai umur 8, Allah ambil nyawa Tok Wan dia. Kemudian Nabi berkahwin, Nabi boleh anak 7 orang anak Nabi. 6 orang Allah uji, Allah ambil di hadapan mata Nabi SAW. Ujian kematian apakah yang diberikan kepada kita umat biasa ni, untuk membuatkan kita duduk dan terduduk untuk tidak berjuang menyebarkan agama Allah, ibadat kepada Allah. Ujian kematian apa ni? Nak banding dengan ujian Nabi ni. Selepas Abu Talib meninggal, kata para ulama dalam riwayat kitab ni, 3 hari Khadijah pula. Khadijah, siapa tak kenal Sayyidatina Khadijah? Semua orang kenal Sayyidatina Khadijah, isteri yang paling Nabi sayang dan isteri yang paling salihah. Wanita Mekah yang paling kaya, yang paling cantik, yang paling baik keturunannya, Khadijah binti Khuwailid. Dan dia adalah wanita pertama di atas muka bumi Allah yang memeluk agama Islam dan menyahut seruan dakwah Nabi SAW. Maka begitu sekali lepas Khadijah wafat, bertahun-tahun lepas Khadijah wafat, mulut Nabi tak pernah lekang menyebut Khadijah, Khadijah. Tuan-tuan, Khadijah ni yang meninggal 10. Jadi maka tahun itu dinamakan oleh para sahabat adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu ulang ayat dia bila memuji Khadijah. Nabi kata, dialah yang amat percaya kepada aku ketika mana orang lain tak percaya kepada aku. Waktu Islam baru disebarkan, tak ada siapa Islam, Nabi tampil dan tawarkan Islam kepada Khadijah. Khadijah sebut, la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Seluruh harta Khadijah diberikan kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Bukan senang tuan, orang perempuan nak bagi duit, nak bagi duit untuk sebar Islam ni. Dia punya lama KWSP jadi 300,000. KWSP dah 300,000, dah 400,000, semua bagi ke Rasulullah. Ambillah ya Rasul, sebarkan Islam. Nak cari mana isteri macam ni? Tuan, Nabi puji dah. Nabi kata, Islam ketika orang lain tidak percayakan aku,
dan dia membantu dan memberi kesenangan kepada pribadi dan kekayaan ketika mana orang lain tidak menghulurkan tangan untuk dan Nabi puji Khadijah. Nabi kata, dan aku pun hanya dikurniakan anak dengan Khadijah saja. Anak Nabi semua mai daripada 6 orang daripada Khadijah. Seorang je Ibrahim datang daripada Maryah Al-Qibtiyah. Mulia Khadijah ni sampai tahap waktu dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke dapur Khadijah pergi ke dapur, Jibril turun mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saat lagi Khadijah yang berisi makanan dan minuman yang lazat. Jibril habaq noh, Khadijah duduk siap noh. Isteri solehah tuan-tuan, bukan isteri pergi beli lauk kat rumah. Jenis masak ni, sibuk macam mana pun. Siapa daripada Khadijah? Tapi dia masak untuk Rasulullah. Dia buat air jus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu. Saat lagi bila dia mai, sampaikan salam daripadaku dan daripada Allah. Tuan-tuan, Allah kirim salam. Allah sampaikan salam. Dan bagi tahu kepada Khadijah, wahai Rasulullah, Allah memberitahu kepadaku untuk disampaikan kepada bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada Khadijah sebuah istana yang dipermata di dalam syurga. Habaq dah dalam syurga, Khadijah duduk di bawah lagi. Kemudian Jibril pun pi, Nabi pun mai. Nabi pun bagi tahu, ya Khadijah, innallaha yuqri'uka salam. Allah menyampaikan salam kepada kamu. Nak jawab macam mana? Takkan nak jawab waalaikumsalam. Takkan nak jawab semoga Allah mendapat kesejahteraan. Cerdik Khadijah. Bila Nabi bagi tahu in qri'uki salam, Khadijah jawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Daripada kamu kesejahteraan dan kepada kamu kembali kesejahteraan. Isteri yang paling cantik, isteri yang paling bijak dan paling kaya, serta isteri yang paling terhormat, membuatkan Nabi waktu tu sahabat boleh tengok Nabi. Sahabat tengok Nabi, sahabat tahu Nabi sedih. Nabi manusia biasa, Nabi manusia biasa tuan-tuan, Nabi bukan malaikat. Bila Allah uji ambil ni, Nabi sedih. Apa jadi lepas tu? Selepas daripada Allah SWT ambil nyawa kedua-duanya, Mekah tak ada siapa lagi yang melindungi Nabi. Tak ada orang dah yang lindung Nabi. Maka Quraisy, muka surat 117 tuan-tuan boleh tengok, Quraisy waktu tu memang buat kasak dengan Nabi. Nabi keluar rumah, lepas ambil pasir, hempuk atas kepala Nabi. Quraisy rumah aja. Sayyidatuna Fatimah pernah cerita benda tu. Lepas ambil pasir, hempuk atas muka Nabi. Nabi pun masuk dalam rumah Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah. Dia pun cuci kepala Nabi. Nabi pun kata, janganlah menangis wahai anakku. Sesungguhnya Allah melindungi, Tuhan melindungi ayahmu. Lepas pada tu, bila Nabi tengok Mekah dah tidak subur untuk Islam, tak boleh dah. Nabi dah cuba. Maka Nabi pun buat keputusan, bukan nak cari satu tapak baru untuk sebarkan Islam. Maka Nabi pun siap-siapkan barang menuju ke Taif. Apa jadi di Taif? Pasal apa Nabi pergi ke Taif, tidak pergi ke Madinah terus? Macam mana respon orang dan pemimpin-pemimpin Taif? Yang tu insya-Allah kita akan hurai dalam kuliah yang akan datang. Dan kuliah yang akan datang. Ringkas ya kuliah saya, tuan-tuan, minta maaf ada orang kata ustaz tak puas. Tuan-tuan lah tak puas, saya ni pedih ni. Ceramah yang ketiga ni. Ini yang ketiga. Jadi kuliah saya ringkas-ringkas macam tu je. Moga-moga kita mendapat kefahaman dan juga ilmu yang bermanfaat.
amal sedikit yang kita dapat, akan datang kita akan tengok Nabi ke Taif, insya-Allah SWT. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.